Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Dan bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe dan boleh share video ataupun channel saya, Syidah Saham ni, kepada rakan-rakan yang lain, kenalan lain. Dan boleh ke Telegram Game Borak Saham. Okey, sebelum kita buat perbincangan tentang counter-counter, kita kena buat disclaimer bahawa ini bukanlah buy call, sell call ataupun nasihat jual beli saham. Okey, tujuan kita kaji ni adalah untuk pembelajaran bersama. Okey, kajian bersama-sama. Dan boleh teruskan kaji. Lepas apa saya bincangkan ni, boleh kaji dengan lebih teliti. Alright. So, counter-counter yang berpotensi untuk meneruskan kenaikan adalah berdasarkan skema JBS momentum. Okey, selalunya counter yang ada momentum pada hari Jumaat, dia akan meneruskan kenaikan pada seminggu ataupun 2 minggu lah yang akan datang, masuk minggu ni ataupun minggu lagi satu. Dia within 2 weeks, sebab dia adalah counter yang kita kata short term momentum lah. Untuk yang orang jenis trade seminggu, 2 minggu max, dia ada time frame macam tu lah. Okay, kalau yang untuk long term tak ada masalah untuk guna kajian counter skema JBS momentum. Cumanya kena tengok dari segi bulanan dia, weekly dia. Kita tengok time frame besar dulu, kecil. At least tengok monthly, weekly, daily, yang main lah untuk swing. Okay, kalau yang short term, yes, kita tengok JBS skema momentum, kita expect seminggu atau 2 minggu. Alright. Kadang dia terus jalan esoknya, maksudnya hari Isnin terus jalan. Kadang dia mungkin Selasa, Rabu, kami tak tahu hari apa yang dia nak gerak, ikut pada operator atau penjerung yang control counter tu lah. Okay, Jackson kita tengok hari Jumaat main naik padu kan. So yang ni kita tahu jerung ada kat dalam lah. Okay, jerung ada kat dalam lah, dia push, operator ada yang push harga Jackson ni. Saya pun tumpang juga. Okay, kalau ikutkan saya beli 275. Kalau tengok dekat sini, kalau Jackson time frame 1 hour, GC dia ni kalau ikutkan ni kotak yang ni, yang merah ni dengan kotak ni, dia kena breakout yang highest, yang previous highest ni dekat 280 baru boleh entry. Okay, tapi kalau tengok time frame 15 minit, kita nak cepat lah. Kalau kita tengok kan dekat market depth, M2M, cat trade monitor, kalau bling hijau banyak kali tu, nampak orang duk serbu counter tu, terus buka chart, tengok apa cerita. Okay, tengok apa cerita. Sebab 15 minit dia breakout dia punya sideway ni, dia ada sideway tau, sideway ni kan sideway, harga dia didon, tak berjaya lepas. Kat ada 270 ni tak berjaya lepas, tiba-tiba ada volume padu masuk 275 lepas. So masuklah dekat 275. Okay, tapi kena sangat berhati-hati sebab dekat dengan resisten. Masa kita beli 275, resisten terdekat kita 280. Okay, sebab tu ada orang beli harga atas. Sebab apa? Dia tunggu breakout dulu. Okay, kalau macam beli 275 sebabkan breakout sideway, resisten dekat mana? Resisten 280. So kita mengalami beli pada arah dekat dengan resisten, jauh daripada support. Support 255 masa ni. Siapa yang beli dekat atas, walaupun harga dia dah jauh contoh kita beli 270 atau 275, dia beli 280, 2 bit atas kita. Kalau ikutkan awak masuk harga mahal. Tapi orang yang berstrategi, dia tunggu dulu harga breakout 280, harga resisten ni dah jadi support, baru dia masuk. Sebab 280 akan jadi support dia. Bocor 280 dia baru keluar. Kalau kita yang masuk dekat 275, contoh sebabkan breakout sideway yang ni, kita punya risiko lebih tinggi sebab support kita dekat 255. Faham Tak salah you nak masuk awal sebab sideway ni breakout, boleh. Tapi you kena tahu support you kat sini, risiko you lebih tinggi daripada you punya reward pada ketika ini. Tapi bila dekat sini, you punya reward tu lebih besar daripada risiko sebab you punya 280 tu memang support. Okay, yang resistance sebelum ni telah bertukar menjadi support. So you beli kat sini, you punya
tipis. 280 jatuh, mungkin 2-3 bit you cabut. Tapi kalau kita yang support dekat 255, 2-3 bit dah jadi berapa? Daripada sini 275 kita masuk, risiko tinggi. This one orang yang berstrategi. Saya kategori ambil risk tinggi sebab saya nampak ada peluang. Okay? Kadang-kadang itu ikut insting kita lah. Kita rasa okay, counter ni memang boleh pergi. Sebab Jackson selalu dia break up 275 dia pergi laju. Contoh, okay? Ataupun kita tengok okay, dia dah break up sideways, volume dah masuk. Stosh cross up. Okay, RSI dah naik atas 50, momentum tengah padu. Why not? Masuk. Okay, dan dia naik. Rezeki lah. Okay, tapi saya dah jual lah. Saya dah jual dah hari Jumaat tu juga. Okay, sebenarnya dia boleh pergi 310 lah. Kalau dia break up 280, dia pergi 310. Cumanya market yang tak menentu ni, si money take money lah. Si money take money. Ada duit, ambil. Tapi tak pulang orang berstrategi boleh TP dekat 310 atau 1 bit below 310. So 305 boleh TP. Okey, beli kat 280, ini support, resistannya ni, so kita TP 1 bit below resistance. Ini strategi dia lah. Beli kat support, jual dekat area resistance. Okey, kalau kita beli jual kat mana-mana area sini mungkin 295 kan contoh itu maksudnya kita tak ada strategi ikut apa yang kita tengok dekat chart, tapi kita ikut emosi ataupun insting kita yang mana counter ni mungkin kalau orang sell dia akan jatuh, kita tak sanggup menanggung, emosi kita tak sanggup nak tanggung kerugian, so kita ambil lah keuntungan yang ada tu. Okay, pun boleh juga asalkan untung. Cerita dia kita nak trade ni kita nak untung. So kalau dah untung nak ambil tak ada masalah. Cuma kalau tak nak uji strategi, yes, UTP dekat area net resistance 305, which is dia pergi dia pun sampai 310. Tahniah siapa yang strong holding power. Okay, siapa yang beli kat 280, okay, dan belum keluar lagi, tak ada masalah tak ada masalah. Dia masih ada peluang. Cumanya kalau bocor 280 kena tahu, kena prepare untuk exit, terpaksa kat loss lah. Okay, okay, dia ada line kuning ni, kita boleh jadi sebagai support. 550 lah, 550 selalunya dia akan rebound kat 50, dia naik balik. Okay, contoh saya bagi kat sini 1 hour. Alright, semua kat sini kan, kalau kita nak beli kan, kita nak beli once dia break up, kita pun terus beli. Dan dia punya syarat, dia punya tu mencapak mendongak. Line kuning dengan line merah ni dia menjauh, so kita tahu momentum tu kuat. Kalau dia dekat tu dia baru nak start naik. Contoh dia dah sideways, dah down, okay, uptrend downtrend ni, so dia buat sideways, dia turun, dia buat sideways. First time dia cross up antara merah dengan kuning, kalau nak masuk terus boleh. Okay, terus beli boleh dengan syarat ada volume. Lepas tu stosh biru cross up merah, RSI atas 50. Okay, kita nak beli sebab semua line ni dah start cross up kat sini, boleh. Tapi dia high risk sebab kadang-kadang dia test dan dia jatuh balik. Okay, cara nak masuk, kalau kita macam okay, kita tunggu dia break out dulu, tunggu return balik kat line kuning, lepas tu masuk. Ni kan dia break out, dia naik lantak ke dia, dia berjatuh balik kat area line kuning, masuk. Okay, maksudnya kita masuk dekat area 210. Ini cerita kalau first detect daripada awal ni. Kalau tak, you kena tunggu next destination dia. Next destination. Okay, awal kat mana lagi boleh entry? Ini kita dah terlepas contoh. Okay, masuk yang kedua bila dia pullback kat area kuning. Alright, ada orang yang berjaya masuk, tapi ada orang tak berjaya masuk. Right, next dia kena break up balik previous high yang dia pergi. Ni masa first dia naik ni, previous high dekat sini, dekat 230. Alright, lepas tu kalau yang pakai GBS indicator, nampak dia ada line ni, breakout line ni boleh masuk dekat atas 225 ni lah. 25 230 boleh. Dan dia patah balik pun. Okay, kalau kata terlepas dia patah balik, still dapatlah harga tu. Alright, dengan syarat dia di atas line kuning lah, EMA 50. EMA 50 ni sebab dia memang strong momentum. Kalau kita tengok macam kita pakai
MACD di atas kosong kan, atas 50 kan. RSI pun kita nak atas 50, strong momentum. MACD apa ni, MACD RSI selalu memang di atas 50 lah. Kalau MACD tu atas kosong tu atas 50 tu lah. Alright. Dan stoch, of course, siapa yang pakai stoch, biru atas merah. MACD pun samalah, yang basic biasa kita guna kalau kat trading view memang biru dengan merah lah. Alright. Okay, so kita nampak tu semua dah cukup syarat. Oscillator cukup syarat, atas berikut syarat, candle per candle strong bullish. Selalu memang kalau kita macam bullish engulfing ataupun bullish Marubozu adalah tanda-tanda dia dah start buat pertukaran trend. Kalau dia tengah downtrend ataupun sideways, dia dah start nak buat uptrend lah. Dia nak tukar trend tu, dia ada satu solid candle, candle yang besar dengan volume. Candle either bullish engulfing ataupun Marubozu macam ni lah. Even dia return, sekali lagi dia tak bocor dia punya first kenaikan candle ni. Kita kata mother candle lah untuk dia punya mula-mula break. Dia adalah masih dalam keadaan cuba berubah trend daripada sideways ataupun downtrend ke uptrend. So jangan risau, selagi tak bocor line ni boleh beli. Okay, ni dia jatuh separuh, is okay. Siapa yang nak tunggu separuh, kadang dia turun 50% daripada candle kan. Dia tunggu kat area sini, dia reverse balik, dia start cross up balik kan. Selalu kalau dia turun dia dekat time frame kecil kita akan nampak macam ni, kita akan nampak dia menurun macam ni. Okay, bila nak naik dia start cross up balik. Nanti kita akan nampak dia start cross up balik. Okay, sekarang tak nampak lah. Sekarang nampak dia tengah turun sebab dia tengah buat sideways sideways ni. Bila dia nak naik, dia akan start cross up balik. Okay, dia akan start cross up balik. Yang kat tengah macam ni. Dia turun, dia start cross up balik. Okay. Dan okay, kalau kita tengok dari segi RSI 70. Okay, RSI 70 tu acceptable lagi Dia macam ni. Kalau RSI dah naik sampai 80, 90, pasti dia start turun bawah, turun daripada 80, turun pada 70. Yes, that is considered as momentum tamat. Momentum naik tu dah tak ada, dah start nak turun. Tapi kalau RSI still maintain 70 dan belum bocor lagi, masih ada peluang yang dia akan reverse dan naik. Macam ni kan, dia masih ada peluang. Dia start, dia dekat, dia start dekat area sini, area support 280. So selagi tak bocor 280, dia still boleh ada peluang untuk dia naik semula. At least dia akan cari 310. Kenapa 310? Itu kalau kita tengok untuk 1 month punya 310 dia punya highest price. So usually harga nak naik dia akan cari harga bulanan dia. Macam 235, peluang dia nak cari harga 25 sen. 120 peluang dia nak cari harga 130. 180 dia dah sampai dia punya highest untuk bulan ni. So counter ni tengah dalam high momentum. High momentum selalunya akan pergi lagi lah. Maksudnya kat sini selalunya ada jerung lah. Selalunya bila dia harga dah achieve 1 month punya highest, selalunya jerung dah ada kat dalam. Operator lah, operator yang nak run counter ni dah masuk kat dalam AKL, Synergy, dia dah ada dalam Synergy. So macam contoh Synergy ni dah jadi Friday rules kan. Dia 52 is high, so dia hit dia punya monthly highest price. Then dia berlaku pada hari Jumaat, dan selalunya counter yang naik pada hari Jumaat breakout 52 high, all time high, 20 days high. 20 days high tu 1 month lah. Okay? Sebab kita trade kan 20 hari je sebulan. So counter-counter yang breakout macam tu pada hari Jumaat dan dengan strong, dia tutup strong, candle solid, so selalunya dia pada hari Isnin dia naik lagi lah. Hari Isnin naik lagi, selalu orang jual hari Selasa. Selalunya jual pada hari Selasa. Tapi anda kata hari Isnin dah start orang sell, keluar je lah sebab kita dah beli sebab based on momentum. Okay, breakout. Once tak jadi dah harga yang breakout tu, kena keluar. Ataupun si money take money. Dah untung, ambil belah. Ambil counter lain pula. Okay, terpulang. Kalau ada strategi, then you can proceed with your strategy.
If not, si money take money dapat untung cabut. Dapat untung cabut, dapat untung cabut, dapat untung cabut. Asalkan untung. Rugi tu tetap akan ada, tapi kita minimizekan kerugian kita. Alright? Okay, kantor-kantor lain dalam GBS momentum selalunya dia akan naik within 1 week ataupun 2 weeks. Lepas tu dia tak jadi short term momentum dah lah. Dah jadi counter swing. Counter swing memang kena tengok daripada monthly, weekly, daily. Okay. Kalau counter yang kita short term, kita boleh tengok kan JBS momentum one day dah cukup lah. Dah boleh kata boleh pegang pada tu. Tapi kalau untuk kita memang nak swing, kita kena tengok daripada monthly dia, weekly dia, daily dia. Contoh monthly dia nak buat reverse up, weekly tengah uptrend, daily tengah uptrend. Okay, solid, cantik, boleh swing. Alright. Okay, kita teruskan counter-counter. Kita baca dulu. Jackson, Selcom, Handa, AKL, Synergy, Aku. Kita tengok harga dia 275. Ada peluang dia nak pergi 30 sen. Okay, JCY 220 ada peluang nak pergi 23 sen. G-Tronic 150 ada lagi satu bit untuk dapat previous 1 month high. CN Asia ada peluang lagi 21 sen. Renoco 20 sen ada peluang nak pergi 22 sen. GBGA QRS 345 ada peluang nak pergi 39 sen. Unit 240 ada peluang nak pergi 260. Okey. UEMS 815 ada peluang nak pergi 890. So yang ni siapa nak swing sedap. Okey. Bukanlah maksudnya selalu dia akan test balik dia punya previous 1 month high itulah, 20 days high. Okay, cash 530 560. Okay, ada peluang banyak boleh pergi. JSB 110 101 1 bit dia akan jadi hit dia punya highest 1 month, so dia akan jadi counter high momentum yang mana jerung kat dalam. Alright. Top glove 735 780. Okay, ada peluang. Kalau ada je catalyst apa news pasal hack, memang pang. Okay, apa-apalah tiba-tiba ada penyakit benda-benda news keluar, goreng. Ataupun kan selalu kalau indeks lain merah-merah, marilah hack care ni. Selalunya macam tu lah. Aziata 235 248 ada peluang. Sedania 20 sen 22 sen. So ada peluang nak pergi 2 sen. Tapi dia ada private placement di mana dia private placement tu boleh beli dengan harga 15 sen. So takut orang yang beli harga 15 sen per lot. Satu lot, right? Satu unit. Sorry. 20 sen dia boleh beli dengan harga murah. Dia beli dengan 15 sen. So dia dah beli harga murah, dia boleh jual je sekarang dah untung. Faham tak? So kena berhati-hati counter yang ada buat private placement. Bukan kata dia tak boleh naik, tapi risau orang yang beli dengan harga murah akan let go dulu. Kalau tu dia beli 1000 lot, 2000 lot ke 3000 lot, 5000 lot, dia boleh je jual separuh dulu. So bila dah jual separuh tu, harga jatuh. Tapi ada juga private placement yang orang dalam tu lagi nak push harga. Dia nak push harga, at least dia nak pergi 22 sen pun boleh. Sebab apa? Jackson kawan dia sedania dengan data prap, yang kita tahulah data prap tu kan. Ada juga Opcom lah, Opcom yang mahal sikit. Tapi geng yang murah-murah ni sedania, Jackson, data prep. Jackson dan Isnin mungkin sedania follow. Cuma dia ada private placement, kena hati-hati sikit. Okay, ceiling 205 nak pergi 260. Ada peluang dia test balik. Tak bermaksud beli sekarang dia boleh pergi 260. Kena tengok kriteria. Okay, dia uptrend ke, dia ada breakout ke, yang ni stock dah naik ke, RSI atas 50 ke, MACD atas kosong ke, MACD cross up ke. Tengok apa-apa yang kita faham, yang mudah faham. Satu sebab law ni yang untuk free trading view dapat 2 saja. Okay, 2 saja indikator boleh pasang. So pasang satu oscillator, satu yang trend following lah. Okay, apa-apa kalau ada GBS Indi dan you pasang GBS Indi, kat situ dah ada gun, dah ada beberapa EMA MA kan. So dah kat situ senang banyak lah. Tak adalah kena pasang EMA. Kalau kita pasang EMA contoh EMA 71, EMA 21, habis. Okay, kalau kata pasang EMA 21, EMA 51, habis. 2 je indikator. Tapi ini dah digabungkan semua. So tak payah fikir. Yang ni dah cukup dah satu. Yang bawah je oscillator. Boleh pilih nak MACD ke, nak RSI ke, nak stoch ke. Yang ni dah gabung
TOS dengan RSI. Okey, kalau dapat ATR, ADX, RSI kat sini. ADX melambangkan kekuatan counter tu lah. So kita ada kat sini dah digabungkan. Ni pun dah digabungkan. So walaupun nampak dua tapi sebenarnya dah banyak lah. Okey. Tapi saya nak kata sini at least ada satu trend following, satu oscillator. Trend following ni lah MA ataupun EMA. Bagi saya lah, saya perlukan tengok EMA MA. Tapi kalau ada orang yang jenis naked chart, dia tak perlukan benda-benda Allah ni semua. Dia tengok chart price dengan volume saja, pergerakan harga saja, price action lah dia tengok pun boleh. Dan dia garis je lah yang ni, tak ada masalah. Garis dia dalam trend, uptrend, 1 hour uptrend. Dia punya ni trend line kat sini, so dia boleh jatuh kat sini 275 balik lah, boleh masuk balik. Dia cerita dia macam tu, tintong, tapi dia uptrend. Okey, yang mata obviously nampak. Yang ni apa? Sideways. Kalau macam ni kan, dia tengah macam ni, tak ke sideways, selalu lah. Yang ni tak ke uptrend macam ni untuk 1 hour. Okey, untuk 1 hour. Kalau kata daily ke apa tu, kan tengok pula daily dia uptrend ke tidak, tengah buat reverse up ke apa ke. Okay, yang basic. Alright, kita sambung lagi. Tadi sampai sudah ni kan. Okay, ceiling 205, 260, FSBM 430, 450, ada peluang lagi. Sign 234, 235. Yang ni dah sampai dekat dia highest, dekat dengan one highest, so ada peluang jorong. Orang kata bila dah start sampai 52 week high, 20 days high tu, dia memang push. Dia macam resistance tu dah kena belasah lah. Macam roadblock tu dah lalu roadblock, sepatutnya free highway tu boleh pecut lah. Okay, next mana saya tadi? Strange 740, 740. Okay, yang ni pun tengah highest. Saipak RM1, RM1.02. Ada lagi 2 sen. Perdana 265, 275. Okey, dia nak hit dah dia punya 1 month high. Okey, menarik. Ikan berhad 30 sen nak pergi 40 sen. Ada peluang 10 sen. Diversity 620, 730 banyak boleh naik ni. RL 325, 330. Inari MRCB 45, 50. Dah start malah nak baca. Skip, tengah memang highest, cantik. KBJ 1.27, 129. BJ Food 715 boleh pergi 740. MyEG 785 boleh pergi 840. Lagi siapa pergi? IHH 590, 6.03. Okay, itu saja. So kita nak tengok mata apa. Jackson dah tengok hari kan? Okay, tengok second. Dah. Okay, second. Saya tengok. Okay. So dia dah breakout. Yang ni dah naik. Dia belum retest line kuning. Cerita dia. Dia belum retest line kuning. Siapa yang sanggup tunggu, bagi candle tu mari balik dekat line kuning, ataupun line kuning pergi cari dia. Dia berdekatan dengan line kuning baru masuk. Sebab memang dia tengah sideways sekarang, tapi dia agak orang kata risk tu agak tinggi sebab dia dah naik sini, dia belum turun kan. Nampak tak dia belum turun, dia hanya sideways. Tengok 15 minit, kokok dia ada peluang. Syarat nak naik, dia kena break up balik harga yang ni 245, harga highest yang dia tak lepas tu. So 15 minit ni, kalau dia nak naik, dia kena break up 245 baru kata okay, counter ni dah ada momentum balik nak push. Kan dia tengah sideways, dia kena naik balik. Siapa yang main 2 bit macam tu, mungkin lah beli kat sini, TP dekat sini, beli kat harga 235, TP area 245. Alright, 230 sebagai support, bocor cabut, boleh juga macam tu. Cuma nak kata kalau 1 hour tu, kita tengok dia belum mai balik test yang kuning ni. Selalunya kan dia naik, yang first time dia naik,
Kan orang yang beli buy on pullback dia tak masuk lagi. Orang yang buy on pullback dia mesti apa jerung-jerung buy on pullback ni dia akan dia macam magnet lah. Dia akan tarik balik bingkai kuning tu. Kita tengok dia. Okay. Dia pun dah get up. Dia dah get up. Kalau nak try juga, dia kena buka esok ni harga atas daripada harga dia tutup 235 kan dia tutup. Dia kena naik atas 240. Kalau dia buka 240, 245 mungkin ada peluang untuk pergi test 245, satu bit, dua bit. Alamak, risiko tak berapa menarik ni. Risiko tinggi. Dia punya bolehlah kata nak pergi test 255 kalau ada high momentum, counter semua macam counter pula. Orang pakat membeli, yes, boleh tumpang. Tapi kalau macam sendu-sendu je beli pun tak apa banyak lot, tak apa kencang masuk pagi Senin tu, tak payahlah. Sebab itu takut dia patah balik. Nak cari yang line kuning. Line kuning tu M50, selalu M50 pullback berlaku dekat situ. Selalunya, tak semestinya tapi selalunya berlaku macam tu lah. Bila dia dah buat high macam ni dia naik tentang agak banyak, selalunya dia akan macam ni dah turun A, B, C. Kebarangkalian turun. Ini pun nampak dia nak menurun macam ni kan. Okay. Tapi andai kata dia ada kebarangkalian, saham ni bermain kebarangkalian. Okay. Andai dia lepas 245, dia akan teruskan uptrend lah, terus naik lagi. Tapi andai kata dia bocor 230, bocor pula line merah ni, kan line merah ni kita buat sebagai support terdekat line merah. Line merah ni nampak tak? Dia belum bocor lagi. Dia belum bocor lagi. Selagi dia tak bocor, bolehlah right. Boleh right. Once dia bocor, kita tahu dia boleh test sampai yang line kuning. Okay, faham Sekarang you nak beli, tak ada masalah. Sebab you trust dia tengah buat sideways, which is bila dia break up balik sideways ni, dia boleh naik lagi. Okay, you rasa you nak beli ke area support sebab nampak dia ada dindong-dindong. Harga bertahan area 23 sen. You yakin harga boleh bertahan dekat 23 sen, you nak masuk, tak ada masalah. Tapi kalau dia bocor 23 sen, 23 bit, kena cabut lah, masa tak jadi. Tak tambah dia bocor pula line merah ni, cabut lah. Sebab mungkin dia cari yang kuning. Bila dia rebound kat kuning ni, boleh beli balik. Sebab selalu dia kata yang ikhlas nak buat uptrend, dia patah balik kuning, dia rebound macam tadi lah. Dia naik first time, dia turun, test balik, pak, dia naik balik. Alright, so beli yang masa dia percubaan pullback untuk reversal naik balik tu, beli. Alright, itu yang paling selamat lah. Kalau nak beli sekarang, nampak dia buat support, you nak beli boleh, tapi you jangan expect tinggi sangat. Mungkin you TP dulu dekat ada 250 ke, lepas tu baru you masuk balik nanti. Kalau dia pergi macam mana? Pergi bukan rezeki lah. Kalau kata dia pergi gedang, bukan rezeki kita lah. Ataupun boleh you guna juga apply selagi tak patah trend, tak payah jual. Ataupun you nak masuk sekarang, trend masih ada dekat dengan line merah, which is ada support dekat dengan gun support 230. So you ada dua support, satu support merah, line merah, dan dua you ada support gun. So you nak ride selagi tak bocor dua ni, teruskan sampai nampak nak bocor dah, dia patah balik, jual. Okay, ride the trend until it bend. Ride trend sampai trend tu nampak membengkok nak turun. Ni membengkok nak turun. Tapi yang ni katalah kita nanti dia boleh jadi reverse balik Okay, tengok harga atas, tengok candle ke atas. Betul ke dia mampu bertahan dekat area 23 sen? Betul ke dia mampu bertahan dekat area line merah ni? Betul ke dia mampu bertahan dekat gun 23 sen? Betul ke candle ni dia duduk main area sini je? Kalau candle dah bagi satu merah, bocor, berminat lagi ke? Baik, tunggu masa dia return dekat line kuning, terpulang. Strategi masing-masing. Nak masuk boleh risk tinggi, tapi dia nampak dia ada buat sideways, ada peluang untuk try cari sampai kat sini 250. Sebab 255 akan jadi resistance kuat. So mungkin 250 dan mungkin 245. Sebab previously dia test dekat 245, dia jatuh, terpulang nak TP kat mana-mana. Sebab harga ni 250, dia punya previous, mungkin dia pergi test 250.
Handal. Handal pun sama bentuk dia macam yang tadi juga. Selalu dia first time dia break up tu dia patah balik kat line kuning selalunya. Tapi selagi dia bertahan atas line merah, boleh teruskan untuk right. $15 dia masih bertahan dia 120. Kalau dia bocor mungkin dia cari 110 ni. Ni line kuning ni kan. Okey. Kalau dia boleh pergi, kalau dia bocor dia mungkin cari 110. Kalau dia boleh pergi mungkin dia akan test 130. Boleh TP dulu. Satu resisten kuat. Kalau break up 130, okey boleh beli balik. Alright, ataupun right selagi mana macam tengok 1 hour. Selagi mana tak bocor line merah, biar. Line merah masih duduk kat bawah kan, tak apa. Jangan sampai bocor line merah duduk kat atas. Alright. Kalau dia bocor line merah tu, dia akan cari line kuning selalunya pullback dia. Memang 50 tu satu kuat. Boleh kata dia memang kuat. Macam MACD kan, line kosong kan, atas kosong, dia main balik kat kosong, dia reverse naik balik. RSI atas 50 high momentum, naik 70 80, lepas tu dia patah balik 50, selalu dia boleh reverse balik. Tapi kalau orang kata bocor 50, dia pergi 30, dah jadi oversold lah. Masuk oversold. Kena reverse balik atas 30 baru boleh masuk balik. Itu cerita dah jauh pergi lah. Counter yang momentum memang di atas RSI 50. Counter yang momentum memang selalu di atas EMA 50. MA 50 pun tak apa. Tak kisahlah EMA 50 atau MA 50, tapi EMA 50 tu lebih laju. Laju sikit. Dia punya average tu dia average yang terdekat. Harga yang terdekat. Tapi kalau macam MA 50 dia ambil average macam biasa. Average macam biasa. Kalau kata 50 candle tu lah average 50 candle bahagi, itulah harga dia. Right? Dia agak slow sikit, tapi dia bagi confirmation yang lebih padu lah. Harga tu memang duduk kat situ. Macam yang ni dia agak berat kepada harga yang terdekat. Sebab tu nampak like EMA exponential lebih cepat daripada MA tu. Alright. Nak swing kena tengok daripada monthly. Kan nak swing, tengok daripada 1 bulan. 1 bulan tengah nak apa? Baru nak start reversal. Kat bawah lagi. Ni baru start nak naik. Baru start nak naik, nak test atas 80. Alright. Kacau pula recording ni. Okay. Weekly dah ada tanda buy. LKM mungkin nak buat game. Dia baru start naik, dia break up, dia ada harga 23 sen. Boleh pergi test. Dia punya EMA 50 dia dekat 23 sen. Mungkin dia boleh pergi test lah. Tang. Dia punya MA 200 jauh lagi. Bawa betul-betul kat tanah ni LKL. Tapi high risk lah counter murah-murah ni. Bocor sini kena cabut betul. Kalau tak memang rugi habis rentung duit. Terbakar rentung. You either kaya gila atau you miskin gila. Apa-apa ke dana. So hati-hati counter super penny. Tapi kita tengok dia start reversal, dia high momentum. Dan dia tengah dekat daily, dia hit dia punya previous monthly punya price. Maksudnya dia dah padu lah. Dia dah break up untuk sebulan. Sekarang ni harga paling tinggi. Dan dia punya SMA 200 kat mana? Dekat 20 sen. Selalu dia pergi test lah. Tak tahu lepas tak lepas. Ni sekarang dia pergi test dekat 20 sen. So siapa yang beli hari Jumaat, steady lah. Steady dulu. Mungkin dia pergi test 20 sen. Lepas tak lepas tak tahu. Kalau rasa nak selamat sampai 20 sen, TP dulu. Dia break up, beli balik. Dia lepas 20 sen, beli balik. Kalau rasa yang sanggup menanggung risiko, biar dulu. Mungkin dia break up. Dan you ride je lah trend. Selagi tak bocor line merah. Maksudnya line merah ni duduk di bawah candle. Kalau candle bocor, line merah duduk atas,
dah jadi tak best lah untuk short term. Memang selagi atas line kuning tu dia lebih dia masih lagi uptrend. Tapi kalau dia bocor dia punya line merah ni untuk seminggu dua tak menarik, faham tak? Kita tak tahulah orang lain, saya duk kata kita. Kalau saya lah, saya seminggu dua je saya berminat nak trade pun. Kalau lama-lama sangat tu bukan apa, saya tak sempat nak tengok. Kadang-kadang kan travel sana sini, takut tak sempat tengok dalam sebulan tu terleka dia dah turun. Dia turun, rugi. Elok kita untung dapat rugi pula. So kalau dalam within seminggu 2 minggu tu okey lah. Kan? Seminggu 2 minggu. Lama sangat tu tak best. Duit tak boleh nak rolling. Kalau siapa kaya tak ada masalah, you right je lah. Tapi kalau yang tak apa nak kaya ni, yang perlu rolling duit, better seminggu 2 minggu je lah trade kan. Swing seminggu 2 minggu okey lah. Maksudnya lepas 2 minggu boleh ambil balik duit tu, beli balik kaunter lain. So adalah jual beli dalam sebulan tu. Kalau start satu guni, satu ataupun 2 guni saja, dan you trade semua nak pergi atas bulan, sebulan tu you tak trade kah? 1-2 kaunter tu je duduk je tunggu kan, tak best lah. Tengok keadaan sama dan tengok poket masing-masing. Usually kan kalau tanya most trader lah intraday ataupun BTST kan, yang trade laju-laju ni, scalping, BTST, intraday, sebab dia selalu trade 1 bit 2 bit je ya. Max pun dalam 3 bit mungkin macam tu. Kalau ada rezeki hari tu, contoh lah counter tengah high momentum kau beli macam Jackson tu, okey lah dapat banyak bit. Tapi normally intraday tak expect banyak. 2 bit okey dah, 3 bit alhamdulillah, macam tu je. 1 bit pun okey, asalkan win macam tu. So dia punya modal selalu 30,000, 50,000 minimum. Alright, tak samalah dengan orang yang modal 10,000, bawah 5,000 memang tak lah kan. Tak boleh nak expect tinggi sangat, mungkin RM50, RM100, macam tu je lah keuntungan, dah kena ambil. Okay, sebab tu orang yang modal kecil selalu dia swing, sebab dia ada peluang dapat ROI, percentage keuntungan yang lebih tinggi. So keuntungan tak adalah RM50, RM100, mungkin dapat 300, 400 sebulan untuk modal 3,000, 4,000, 5,000 macam tu. Alright, so tengok poket kita tebal tak tebal. Okay, kalau poket tebal memang sehari boleh dapat 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 kan. Saya 3,000 banyak sangat. 1,000, 2,000. Kalau modal 30, 50,000 tu achievable. Okay, kalau modal kecil mungkin RM50, RM100, RM150, RM200 sehari. Mungkin macam tu je lah. Alright. So AKM pun macam contoh nak untung 200, kerugian kena tanggung RM200. Jangan sampai jatuh 300, 400, 500, 600, 700, 1,000 habis duit. Agak-agak sebab dia punya risiko tinggi sebab 1 bit dia punya dalam macam berat, nak lalu pun susah. Lepas tu dia jatuh ke main cepat. Hati-hati. Counter-counter super penny sana counter hantu lah, counter yang membunuh ramai trader. Tak tambah counter macam LKL, dan dia juga counter yang bagi orang kaya. Pandai-pandai jaga diri. Maksud saya kena, kalau beli kena hadap skrin jangan tinggalkan lah. Kena tengok dia tengah buat apa. Kalau orang jual kena jual juga. Kalau kata Jeron jual, pakar jual, keluar lah. Jangan nak lawan arus. Okay? Jangan nak kalau dia menunjukkan dia boleh pergi lagi ni, sini. Tengok pada price yang berlaku ketika itu juga. Okay? Sebab counter macam ni bukan nak ikut sangat technical analysis ke apa. Dia lebih kepada operator tu, dia tengah run, dia nak shoot lagi high, okay, kita boleh follow up, pergi je right sama-sama. Apa yang dia kata dia nak start, dia dah untung dah, dia masuk modal berjuta, dia 2-3 bit ataupun dia sekali naik pak bagi bullish engulfing, lepas tu dia campak bullish bearish engulfing pula. Dia boleh je buat macam tu sebab dia ada modal besar, masuk dah untung sekejap dia keluar. So hati-hati. Okay.
Apa ya? Orinoco. Saya nak tunjuk Orinoco ni sebab dia secure ni, dia punya projek nak buat kabel dan broadband network untuk highway. Daripada highway mana ni, Kuala Langat dengan Sepang 14.93. Maksudnya dia ada catalyst. So katanya ada catalyst plus technical analysis, padulah. Cuma kalau tu sebab ni dia bagi dah bullish and gapping. Bullish and gapping. Dia dah bagi bullish and gapping, petanda-petanda yang dia nak ubah trend daripada downtrend nak buat uptrend. Okey, tutup je. So bila jadi bullish and gapping macam ni, nak naik dia kena break up bullish and gapping ni baliklah dekat highest dia 20 sen. Dia dah cuba hari Jumaat untuk breakout dan pecut, tapi gagal. Maksudnya seller menguasai. Maksudnya Jerome tak nak push harga lagi. Dia tolak harga, dia still nak harga 20 sen. Duk nak main 20 sen juga. 20 sen tu harga yang previous high yang gaffin ni lah. Kalau harga buka macam hari Senin, harga buka 20 sen, atas 20 sen, saya boleh consider untuk belilah. Maksudnya dia dah stable harga tu. Harga yang harga apa, boleh gaffing dia punya highest dia tu. Ni dia punya toncet tu 20 sen. So kalau dia duduk harga 20 sen ke atas atau 205 ke, cantik lah. Dia mampu test 230 lah kalau ikut kan. Dekat sini SMA 200 daily 230, dia mampu pergi test SMA 200. Yes, SMA 200 adalah penentu trend. Dia nak buat downtrend, dia akan bocor SMA 200. Dia nak buat uptrend, dia akan naik breakout SMA 200. Okay, sebab tu saya dah SMA 200, SMA 200, SMA 200. Sebab penentu trend, nak buat uptrend atau downtrend. Sekarang masih downtrend. Nak buat uptrend, dia kena pergi test ini. Nampak tak gaya dia cuba nak ubah trend dengan buat bullish and gaffing ni? Dia masuk dengan volume tau. Tu yang menarik tu. Okey, 22 sen. Okey. Maafkan saya. So dia untuk monthly punya price, dia perlu pergi hit 22 sen ni. Anda kata harga open dekat 20 sen, 205. So saya rasa dia harga yang stable untuk dia test 22 sen. Alright. So siapa okey, kalau technical analysis kita boleh tengok dia akan test apa dulu? 21 sen kan? Dan dia akan test apa next? 23 sen kan? Dan 23 sen ini selain pada dia adalah gun, dia juga adalah SMA 200. So dia punya probability nak pergi tu agak tinggi. Alright. Cuma kalau katanya terdekat, resistance dia 21 sen. Siapa beli 20 sen, kalau yang main 2-3 bit tu boleh TP 21 sen dulu lah. Cuma kena alert dengan dia dekat mana harga paling tinggi untuk sebulan, 22 sen. So secara logik paling kurang dia pergi test 22 sen. Secara logik dia pergi test yang monthly, sebab dekat lah ni, 20 sen nak pergi 22 sen dekat je kan. Tu secara logik lah. Dia punya support 19 sen, bocor 19 sen. Sebenarnya kalau ikut candle kan, bocor kat sini 185, kena cabut. Sebab next dia boleh pergi test 17 sen. Jauh sangat lah daripada kalau beli 20 sen. Dekat 17 sen, bawa bocor 17 sen baru nak cabut, rugi lah. So agak-agak risiko kita tu nak tanggung kat mana. Yes, of course, lagi tak bocor 17 sen dia tu still mampu boleh naik. Tapi sanggup ke kita yang beli harga atas nak tunggu dia turun 17 sen baru nak cabut? Ataupun consider dekat 185. Alright. Itu risk kena tangguh lah. Sebab dia apa? Line bawah 185 tu confirm lah di bawah line merah ni juga. Bocor line merah kena cabut untuk short term. Ingat untuk short term kalau bocor line merah tu kena cabut. Kalau untuk swing, yes, dia kena di atas line kuning. Sekarang belum lagi. Body dia duduk dekat atas ni, tak lepas.
Dia kena sepenuhnya candle duduk di atas line kuning tu baru kita kata boleh swing. Swing tu sebulan lah macam tu kan. Sekarang ni macam mana? Dia duduk test baru masuk kat dada. Menusuk di dada yang line kuning. Belum lagi. Tapi sedang cuba untuk buat trend baru. Nak pergi try naik. So menarik. Dan disupport dengan catalyst. Dia ada catalyst. Okay. Menariklah. Selain daripada dia harga yang murah, dia ada catalyst dan dia ada technical analysis yang menarik. Gitu. Tengok 1 hour pula. 1 hour dia dah break up sideways, dia kotak dekat 20 sen. So memang harga entry 20 sen lah sebenarnya. Okay. Harga dia punya support 185. Kotak ni nampak tak, kotak pink. Kotak ni boleh tukar-tukar color. Kotak ni boleh tukar-tukar color. Kalau tak suka pink, you letaklah color putih ke. Kadang saya bawa color putih, kadang saya bawa color kuning lah. Ni putih jadilah putih. Default dia saya tak color pink. Entahlah kenapa saya pergi pilih color pink. Alright. So dia agak menarik. Gitulah cerita dia. Dia selagi atas line merah, okey. Dia dah break up first time kat sini. Sesiapa yang tak berjaya nak beli yang first time masa dia cross up merah, cross up kuning ni, boleh tunggu dia return kat line kuning, which is dia dah return pada harga 185. Dan selalunya bila dia dah return, dia dah start nak buat kenaikan yang baru lah. 1, 2, 3. Expectation macam tu. Mungkin dia akan test yang terdekat 22 sen. Paling dekat 21 sen. Tapi saya rasa kalau dia nak naik, dia break out 21 sen ni. Dia pergi test 22 sen dululah yang monthly punya high. Okay. Kalau dia lagi strong momentum, dia akan test daily punya SMA 200 Daily SMA 200 dekat 230. Dan dia juga adalah harga gun. Gun support dengan gun resistance adalah harga yang agak padu sebab mostly dululah saya punya cikgu cakap mostly yang trader Chinese, mereka dah biasa gamble tau, mereka biasa berjudi, so dia tak suka sangat nak buat analisis sebagai ni ni. Sekarang ni mungkin ramai yang belajar technical analysis, tapi previously mostly yang kaya-kaya Cina ni depa suka gamble. So dia tak suka nak mengkaji macam-macam marang kerapu, marang kerempeng ni. So dia just tengok gun. Gun obviously ada 17, 15, 19, 21, 23. Dia ada harga price yang okey, itu support resistance dia tahu. Harga dekat 19 sen aku cari 21 sen. Aku beli kat sini, aku tipi sini. Aku beli kat sini, aku tipi sini. Aku beli kat sini, aku tipi. Next dia akan ada lagi 5 dia akan bergerak ni Gun ni akan bergerak jadi 5 label lah. Alright. So dia hanya baca based on gun semata-mata. Gun bocor 17 sen cabut. Gun naik balik harga atas 17 sen beli. TP dekat 19 sen ataupun dia nak tamak dia TP 21 sen. So senang macam tu je. Beli jual berdasarkan gun semata-mata. Tapi sekarang ni terlampau ramai yang dah belajar technical analysis. Saya rasa basic technical analysis ramai yang dah tahu. Kelas pun sangat-sangat banyak. YouTube pun banyak sangat ajar. Facebook pun saya rasa kelas-kelas free pun berlambak. Kalau tak free pun kelas macam 100-200 tu banyak lah sekarang. Kalau dulu kan beribu-ribu nak masuk kelas teknikal apa benda-benda movie average pun dah beribu kan. Cakap movie average ni memang nak mengajar beribu. RSI indikator dah jadi berapa ribu. Padahal tak ada benda pun. Ceritanya tak sama zaman dulu. Mungkin zaman dulu orang just tengok gun. Zaman sekarang tengok macam-macam hal dengan chart pattern bagai. So the more you learn, you ada option yang you nak berdasarkan counter ni apa lagi yang ada yang kesamaan. Sebab kadang-kadang ada jerung chart pattern, ada jerung moving average saja, ada jerung yang just baca price action, dia tengok candle, dia tengok volume saja. Ada yang main trend line dengan support resistance manual kan. Yang main trend line dengan support manual.
Okey pula. Okey, yang manual. Okey, sampai kat sini lah, breakout 205. Okey, next 225. Okey, breakout 225, 250. Yang orang yang jenis biasa, yang trade naked chart. Okey, sini ada boleh tarik. Okey, dia ada satu resistance trend line dia tu. Down trend line ni kena breakout. So kena breakout 205, baru boleh pergi 225. Sebab pada 225 sini ada test, ada bunk kat sini. Nanti next lah dekat sini sikit ada sedikit resistance sebab sini dia test gedebuk jatuh. Sini dia test. Okey. Dekat mana lagi? Sini ada support. Yang jenis yang tak tahu apa benda lain, dia just lukis-lukis. Oh, nampak high sini, mana low. Dia buat high kat sini balik. Lower high lah. Kalau dia masih downtrend, dia akan jadi lower high. Dia tak jadi higher high tu bila higher high tu, saya nak tunjuk contoh higher high. Higher high macam ni. High ni dia break up, dia buat another high, which is ketinggian yang ni lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelum. So itu akan jadi higher high. Tapi yang ni kita tak panggil higher high tau, tak panggil high ke apa, akan panggil lower high. Sebab apa? Dia punya tinggi kat sini tak mengatasi tinggi yang sebelum ni. Tinggi yang kat sini tak mengatasi tinggi yang sebelum ni. So kalau tinggi yang ni berjaya breakout, selalu dia akan test tinggi yang ni 215 rupanya. Kalau ikut okey, ikut orang yang baca chart berdasarkan candle price action kat sini 215. Okey, macam-macam. Sebab tu kalau bertemu semua ni, yang draw manual bertemu dengan indikator, bertemu dengan chart pattern, semua jerung ada kat situ. Jerung chart pattern ada, jerung moving average ada, jerung gun ada, jerung apa semua bertemu kedebuk kat situ. Tapi buy ngam sekali depa naik. Sebab tu tak rugi belajar banyak, tapi hati-hati dengan belajar terlampau banyak, takut kita tak fokus langsung pada teknik apa pun. Dia jadi rambang, itu kejap ini, kejap itu, kejap ini. So jadi profit pun tak konsisten. Untuk tahun yang pertama, mungkin 2 tahun pertama, bolehlah you try test sampai you jumpa satu teknik yang ni paling ngam dengan diri you. So you stick with that, which is dah proven pun you punya test teknik tu berjaya dapat duit yang konsisten. Lagi tak jumpa, you boleh test dulu. Tapi nak test ni jangan letak duit banyak-banyak lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tu you macam proses pembelajaran you kat you lah. Proses pembelajaran you dekat you. Macam you kat you 3 tahun, macam tu 3 tahun, 4 tahun. Lepas tu baru you grad. Sekarang ni dalam proses belum grad, tak apa, rugi sikit nak test. Tak konsisten profit lagi, tak apa. Takkan you tak ada untung langsung. Confirm trade ada untung. Kecuali memang tak tahu apa langsung. Yang tahu, cuma dia tak jumpa lagi dia punya kat mana yang paling ngam dengan aku. Dia boleh jumpa, boleh test. InsyaAllah ada progress. Lepas 3-4 tahun dia akan InsyaAllah berjaya lah. You cuma belum jumpa you punya rhythm je. Okay, so jangan risau. Bila you dah tahu, lama-lama tahu, you dah tahu macam-macam, you masuk kelas ni, you tahu macam-macam ilmu, you tahu okay, combination of this and this is the best price, I should enter this price. Then my target price dekat sini based on what? Based on SMA 200, based on gun, based on chart pattern, based on market structure. Contoh, saya tutup semua ni dulu. Contoh biologic, dia ada satu kat sini, dia akan test balik. Biologic dia ada satu price dekat sini, dia akan test balik. Biologic dia ada satu price dekat sini yang obviously movement dekat sini lah menyebabkan jatuhnya teruk sampai sini. So kat sini harga yang probability dia akan pergi test balik dekat area 235 lah, 230 lah TP. Boleh juga sebab apa? Previously yang sebelum dia buat start, ini dia buat sideways. Kat sinilah permulaan dia jatuh, tak berjaya naik, dan dia jatuh sampai sini. Big movement lah, big movement untuk antara September sampai November. Inilah movement yang besar. Dia tak berjaya break dan dia jatuh. Untuk Jun lebih kira 5 bulan macam tu lah, 5-6 bulan tak kisah, 5-6 bulan maksudnya lebih daripada 3 bulan. Ini harga dia, which is dia tak berjaya break
dan start bottom trend. So selalunya kalau dia kata dia hit dekat sini, breakout, next destination dia 275. 235 berjaya breakout, next destination yang solid, which is dia akan hit balik adalah 275. Sebab tu orang yang faham pergerakan harga tu dia macam steady. Kenapa hang boleh pergi TP harga situ? Sebab tu lah. Kenapa dia TP 275? Sebab previously harga ni penyebab jatuh. So most usually dia akan pergi test balik dekat harga dia pernah hit before dia jatuh. Yang terdekat harga yang obviously drop penyebab punca dia drop adalah dekat 235. Itu salah satu analisis yang kita boleh baca apa yang kita nampak chart dekat naked chart ni. Tak ada apa-apa tak ada indikator apa-apa. Kita tengok itulah penyebab dia kat sini, penyebab dia kat sini, penyebab dia kat sini, penyebab dia kat sini. Alright. Okay. Alright. Begitulah cerita dia. Dia macam kena bergabung. Yang ni tak nampak kesamaan sangat, kecuali satu yang nampak sama bertembung, which is gun dekat 230 dengan SMA 230. Selalunya kan memang saya duk share chart, selalu sangat saya duk share chart. Memang SMA 200 dia hit selalunya, dan kalau berjaya breakout memang laju dia pergi. Ni semua dia berjaya bertahan. Maksudnya harga duduk main kat 230, 230, 230, 235, 230, 235, 230. Lepas tu dia gitas 240, dia main balik 230. Nampak dia buat sideway, dia buat kotak ranging dekat situ dido harga bertahan dekat situ. InsyaAllah lah kita rasa dia boleh pergi. Perlukan volume je, volume masuk breakout area situ yang dia duduk sideway, dia boleh pergi laju. Maksudnya dia dah bertahan ke atas SMA 200. Sekarang ni belum berlaku benda ni. Benda ni belum berlaku. Yang belum berlaku, kita boleh kata resisten dia dekat SMA 200. Ada peluang dia pergi test itu sebab dia dah nampak nak buat reversal. Sebab dia bagi satu candle bullish engulfing, dan dia ada satu catalyst yang mungkin menggerakkan harga. Okay. Wah, panjang pula cerita pasal dia je. Okay, macam ni. Kadang kita kaji macam-macam counter kan. Macam-macam counter kita kaji. Okay, kita buat watchlist. Okay, watchlist apa-apalah based on yang ni, based on trending. Ada buat based on chart pattern, ada buat based on support resistance, apa benda breakout, macam structure, apa benda, tak kisahlah kak. Tak kisahlah nak buat apa saja tajuk kat situ. Kita ada satu watchlist. Dan dalam watchlist tu letak variety of sector kalau boleh, sebab kita tak tahu hari Isnin sektor apa nak gerak, hari Selasa, Rabu, Khamis. Kita tak ada option nanti kalau kita kaji semua sektor yang sama, sektor sama tu tak gerak pun pada hari tu. So kita tak ada rugi, tak boleh trade. Isnin tak boleh trade, Selasa tak boleh trade, sebab counter kita yang kita kaji semua tak ada kena-mengena pun dengan sektor tengah trending pada hari tu. Hari Isnin bukan counter kita yang trending, bukan sektor kita yang trending. Hari Selasa bukan sektor kita yang trending, hari Rabu bukan sektor kita. Macam mana? Kajian tu variety kan. Tak apa kita kaji 10-20 counter pun, sebab yang dah kaji senang kita nak refer balik. Andai katalah pada hari yang kita buka chart tu kan, waktu market tengah live tu ada volume masuk, semua pakai compound tentang counter tu kena pula kita kaji. Kita pun confident nak masuk. Andai kata counter duk kompang sana, kompang sini, kompang counter tu tengah ada volume masuk, semua orang duk beli. Kita tengok, kita tak kaji. Mula nak masuk lah, nanti terlepas peluang. Mulalah kita tak masuk ikut emo, kita masuk sebab ikut-ikutan. Sebab tu lah, sebab tak ada kajian yang awal. Kalau boleh laju-laju kaji pada hari tu, tapi takut kaji tu terikut dengan emosi, main tanda pula. Okay, tak apa, sediakan dulu, sediakan. So anda kata dia bergerak dengan konten yang terkaji, alhamdulillah. Kalau ikut yang saya dah ikut orang review lah macam-macam reminder lah apa ni. Daripada tiga watchlist yang utama. Satu yang 52 week high, all time high, 20 days high kan, yang monthly
monthly high maksudnya 20 days high tu yang monthly punya high, 52 weeks high dengan all time high. Satu watch list yang dia berminat lah, counter yang minat. Lepas tu counter yang jatuh teruk dia ada peluang untuk rebound technical rebound. So ada peluang untuk intraday, ada peluang untuk BTST, ada peluang untuk short term 2-3 hari trade. So yang merah menyala, yang duk merah-merah membuang tu, satu counter yang tengah membuang ni termasuklah counter yang retrace, counter yang pullback, counter yang boleh scalping. Maksudnya dia orang buang banyak selalu ada technical rebound. Kadang merah tu sebab pullback. Maksudnya katalah SCG BHD kan, counter yang nampak uptrend kan, tapi dia membuang. Kenapa masuk ke harga sini tiba-tiba jatuh? Macam mana? Sebenarnya kita nampak overall dia counter uptrend. Waktu merah tu boleh belilah. Macam tu. Sebab kalau kita kaji, sebab tu kena ada satu watchlist yang counter yang mungkin pullback, macam counter apa tadi yang belum test line EMA 50. Dia naik breakup pam-pam pelaju, dia belum patah balik itu, belum pullback, belum pergi cari dia punya support untuk test. Yang tu letak dalam list. Kalau dia merah, bagus. Sebenarnya merah tu bagus. So watchlist merah satu. Lepas tu dengan satu lagi watchlist yang trending lah. Counter yang tengah trending tu yang kita boleh trade 2-3 hari, seminggu. Mostly pun 2 minggu, macam tu. Okay. Itulah kot orang buat kajian selalunya 3 watchlist. Okay. Kalau nak ada belajar ilmu chart pattern yield wave, then you letaklah dalam chart pattern yield wave semua. Tapi jangan terlampau banyak, takut pening. Nanti tak tahu nak pilih counter mana pula. Lagi satu hal, malas nak trade lah, ataupun pergi trade benda yang tak kaji. Sebab yang duk kaji banyak sangat, tapi tak tahu nak pilih. So pergi meraban. Okay. Kaji counter apa ingat? Perdana itu dah kaji banyak kali ya kan. Sikit dah kaji dah. Siapa yang belum pergi ke Telegram ke WhatsApp boleh pergi tengok. Patah balik tengok kajian, ataupun kat TradingView pun ada juga sebab kajian idea-idea tu. Boleh kita tengok dekat sana. Yang lain boleh kaji sendiri Yang lain boleh kaji sendiri. Tengoklah. Okay, tengok dia ada buat bullish engulfing tak daily. Lepas tu dia punya stosh biru atau merah tak. Kalau tak tengok stosh MACD biru cross up merah tak, atas kosong tak, RSI atas 50 tak. Kalau dia ada kriteria tu, counter tu menarik, letak dah watchlist. Okay, di atas siapa pakai EMA 7, okey, candle atas EMA 7 tak? Kalau EMA 7 maksudnya short term dia menarik. Okey, siapa yang guna EMA 10? Candle atas EMA 10 tak? Kalau ya dia menarik. Maksudnya dia kena cukup syarat lah. Atas line EMA 50, EMA 50 atas EMA 7. Lepas tu RSI atas 50. Stosh biru cross up merah tengah mendongak. Ke atas. Lepas tu MACD golden cross. Okay. Dia dah cukup kriteria counter tu, tengah ada momentum, masukkan dalam watchlist. Esok kalau ada orang beli, boleh join sekali sebab kita dah kaji. Okay, kaji yang basic macam tu. Atau tarik trend line. Okay, tengah turun, kena break up. Okay, kalau dia tengah naik, Jackson tengah naik kan. Kalau tengah naik, okay, kalau tengah naik, yang ni sebab saya buat time frame kecil. Line saya tanda tu kat time frame kecil, 1 hour maybe. Okay. Kalau tengah naik, selagi dia atas trend menaik, okey, biar je. Ataupun tunggu dia patah balik kat sini, dia gede-gede dia macam ni Dia buat gede-gede macam ni, boleh masuk. Nanti dia rebound balik. Dia akan buat ni higher high higher low, higher high, higher low, higher high, higher low sampai patah trend. Trend ni sebagai hala tuju yang kita nampak okey, dia tengah nak naik, dia perlu naik tangga. Andai kata tangga bocor, terjatuh, terbengkok, patah kaki, jangan sampai mati. Keluar. Okey. Tarik trend line
Tengok counter tengah uptrend. Tengok counter tu atas line merah. Tengok atas line kuning. RSI atas 50. MACD golden cross. Counter tu menarik. Macam itulah kaji tak. Nak beli harga berapa? Dekat dengan support, jauh dengan resisten. Kalau dekat dengan resisten, tunggu dia break up resisten. Harga dindang, harga beli jual, harga dekat situ je beli. Join lah sekali beli, tu akan jadi support kita yang terbaru. Selepas dia break up, dia dah jadi support dekat situ, harga bertahan. Andai kita dia break up, pump turun balik, janganlah pergi beli harga atas tu. Tak berjaya, tunggu. Maksudnya tak berjaya lepas. Dia mesti akan test beberapa kali kat harga range tu. Sempat masuk. Jangan kejar. Okay? Kalau betul dia ikhlas nak pergi 30 sen, dia akan main-main dulu kat 31 sen. Kalau dia macam 31, dia pergi turun 290, dia pergi turun 285, nampak dia naik balik, nak pergi beli. Tiba-tiba nak pergi kejar pula. Tak berjaya lah tu. Dia mesti main kat dindong-dindong kat 31 sen ni. 31, pergi 305, 315, mari balik 31 sen, 315, 31 sen balik, boleh lah masuk. Ni 31 sen, turun 285, naik 295, pergi 31 sen beli. Dan kita beli kat resisten yang tak berjaya. Tak berjaya di support tadi, dia dah bocor, kita pergi beli balik kat situ. No lah. Kat sini okey, ada support 28 sen, nak beli boleh. Mungkin tipi kat 31 sen. Kenapa boleh beli? Sebab dia ada support dengan uptrend line dia masih tidak bocor. Dia boleh beli. Kenapa? Line merah dia masih tidak bocor. Dia boleh beli. Kenapa? Di atas BB, Bollinger Band. Siapa pakai Bollinger Band? Selagi dia di atas middle Bollinger Band, dia adalah counter yang short term trending. Boleh beli. Andai kata dia terkeluar, lalu dia masuk balik. Andai kata dia di bawah, dia mungkin turun. Tak kuat. Counter di bawah mid BB tak kuat. Counter di atas mid BB kuat. Faham tak? Kajian yang simple-simple sahaja. Ni mid BB ni line pemisah di antara hijau dan merah bearish, hijau bullish. Di atas line dia masuk line bullish biar. Dia bocor, janganlah masuk. Dia duduk dekat-dekat dengan ada support, dia dekat dengan apa benda ni, line merah, pasti dia tengah bullish mid BB. Okey lah. Contoh, kan kata semua masuk Jackson. Kalau nak masuk, kena ada sebab macam tu. Oh, aku masuk sebab dia dekat support, dia atas mid BB, RSI 50. Oh, candle masih bertahan di dindong atas situ. Candle bukan candle bearish, candle bullish. Candle bertahan. Candle dia macam doji ni kan. Doji tu counter yang bertahan buat support. Doji counter yang sedang buat support. Doji tu counter sedang buat support. Unless support tu bocor. Ni support ni, dia buat support, dia break out nya atas uptrend. Ni kalau dia buat ni doji naik bullish, nak naik lah. Kalau doji naik ada candle tu merah, nak turun lah. Okay, macam tu je. Cakap senang, tapi bila ada kita masuk tu kita ada emosi. Ada emosi. Saya pun kata nak pergi 31 sen. Kalau nak pergi TP saya tak ada strong di power lah. Sejak macam tak pergi harga saya target, saya macam asal aku untung aku cabut. Dia dah tak jadi strong di power, nak banyak-banyak ROI. Okay, orang yang buat kajian selalunya dia akan geram nak TP ROI kita lah. Contoh risk reward 2 kan. Risiko 1, reward 2. Contoh saya nak tunjuk sekejap. Patutnya you kena go for you punya aim lah. Why pula you keluar awal? Contoh dia beli kat sini lah. You beli harga sekarang, you punya kat loss kat sini 270. Contoh you punya kat loss 270. So okay, ni ratio 1. Ratio 1 kan. You nak kena ratio 2. Selalunya dia punya risk reward you 2. So you punya TP ada 330 lah. Hang di TP awal kenapa? Hang di TP awal kenapa?
Belum untung lagi, belum untung yang sedap belum untuk 10% lagi. Belum untuk 13%. Sepatutnya risiko you dalam 6-7%, reward mestilah dalam 10-13% macam ni. Kenapa you ambil awal? Maksudnya you emosi tak stabil. Emosi tak stabil. You rasa dia ada resiko 31%, tak berani lah, nanti dia jatuh. Kalau betul jatuh, okey lah, rasa lega. Sebab baik you keluar, tengok dia jatuh. Tapi kalau kata dia tak jatuh ni, dia ni pam, dia turun sat, dia reward pop, tutup terus sampai kat sini. Tak lemak. Pergi keluar awal. Faham tak? Emosi tu mengganggu kita punya kajian bila kita kat dalam. Bila kita kat luar, kita kenapa nak keluar? Elok aja lagi. Sebab hang duduk kat luar, hang tak ada dalam kaunter tu. Cuba hang dalam kaunter tu, berdebar tak? Tak tambah modal tak apa besar. Kalau modal besar, peduli apa sangat. Jatuh topak balik sebab dia duduk kat support berapa sen. Kalau modal kecil, nak untung tu memang ambil je. Siapa nak bagi 200-300? Mestilah ambil kan? Faham tak? Ikut modal. Sebab tu saya tengok poket sendiri. Kalau modal RM30,000, RM50,000 dan ke atas, mungkin you tak risau sangat macam orang yang modal kecil. Of course, you punya risiko lebih tinggi. Bila modal you besar, risiko you nak hilang duit besar lagi. Tapi you banyak duit. You banyak duit, you boleh top up lagi dulu buat. Tapi orang yang ada ini dia modal, dia ada banyak ni. Guni mungkin ada 1, 2, 3 kunci berlari je. Modal tak apa banyak setiap guni tu. Keuntungan tu sangat bermakna untuk dia ambil. Dia kena buang ego kita. Adakah kita nak follow kajian kita tu betul-betul sebab you nak TP ROI you, ataupun sebenarnya you masuk sebab you nak duit? Kalau you masuk sebab you nak duit, dah dapat duit, kenapa tak ambil? Gitu. Ambil je lah. Motif utama masuk trading ni sebab nak buat duit. Dah berjaya buat duit, kenapa tak ambil duit? Itu target utama, buat duit. Itu je lah. Bukan duit banyak ni, duit banyak tu, duit banyak ni. Kalau dah kaya, of course kita target nak kaya lagi, nak kaya lagi. Kalau nak survive, you nak duit. Once you dapat duit, ambil. You kena tanya you tu orang macam mana. Poket you macam mana. Tanggungan, duit apa, semua tu kena fikir. Sebab tu nak ambil tak ambil, nak ikut kajian tak kajian, tanya diri sendiri, duit you ada banyak mana, guni you banyak mana. Alright. Kalau you rasa mampu, yes, you go. At least reward, recent reward 1, nisbah 2, reward 2. Kalau you mampu, go for profit yang ROI lebih lah, at least 10, minimum 5%. Atas 10 better. Kalau you swing, ambil 30%. Kan kalau you swing 30 days, kan, 30 days or more, 3 bulan, 30%. Maksudnya biarlah setiap bulan tu 10%, 10% anggaran macam tu. So, taklah terasa buang masa you biar 3 bulan macam tu. So, kena kaji betul-betul. Nak kaji betul-betul, you memang kena tengok daripada time frame besar dulu kalau nak swing. Daripada monthly, lepas tu turun kepada weekly, turun kepada daily, baru masuk dekat time frame kecil lagi, 1 hour ke, sebab you nak swing lama. Kalau you nak main kejap-kejap, mungkin 1 hour, mungkin 50 minit. Saya selalu tengok 50 minit. Selalu saya share 50 minit dekat 50 minit. Arah tuju saya tengok daily. Daily memang saya akan tengok Daily memang akan tengok. Bila yakin kat daily tengah buat trend, barulah boleh. Ataupun dia tengah breakout, dia punya sideways, baru berani masuk. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya tak share benda-benda lain. Boleh baca sendiri, pergi dekat Malaysia Stock Business, ambil kanta-kanta. Lepas tu tengok bahagian latest headline dia. Tengok dia ada tak apa-apa news yang dia berdapat projek ke apa ke untuk menjadi catalyst support kita punya kajian technical analysis. Okay, lepas tu kita tengoklah juga dia punya ni positif kan. So positif, bullish semua ni dia punya QR report. Atau naik apa benda ni, okay, positif, bolehlah consider entry. Maksudnya kita ada solid reason lah kenapa kita pilih counter tu. Alright, okay, sampai sini saja. Siapa yang belum ke channel saya, ke channel ke Telegram saya, Geng Borak Saham.
Game Board of Saham GBS. Pergi ke sana. Siapa yang nak dapatkan indikator, nak masuk support group, boleh beli RM RM100 untuk support saya juga sebenarnya tu. Itu boleh pergi ke Telegram Game Board of Saham @ShaidaFZ ShaidaFZ. Mesej saya kat situ kata nak dapatkan indikator dengan screener. Sekali ada dapat library, nota-nota saham, video saham, dapat support group, private support group. Bukan yang JBS public tu support group. Support group tu bolehlah bincang-bincang lah tu sesama ahli. Okey. Nak tunggu aktif tu, tunggu ada masa mungkin. Tak berani nak janji kalau Januari ke nak buat meeting-meeting tu. Tak berani nak janji sebab saya lately ni macam-macam hal sikit. So tak sempat nak buat benda-benda macam tu. Tapi at least dalam group tu boleh discuss dan boleh boleh apa aku cakap, tengok sebelum ni kan kita punya setup, kita punya banyaklah ilmu-ilmu yang di-share dalam tu, boleh tengok kat library. Semua dah ada kat situ. Sebenarnya semua dah ada kat situ. Kalau kaji insya-Allah pandai. Serius. Apa benda banyaklah benda yang tahu semua share kat situ dah. Even yang free ni pun dekat YouTube ni dah banyak dah share. Pergi tengok by tajuk, yang tajuk-tajuk tu kan. Macam mana nak tengok RSI, macam mana tengok MACD, macam mana market structure, macam mana elite waves yang simple-simple lah. Banyak dah ada bincang kat situ. Ichimoku ada apa benda. Semua boleh tengok dekat YouTube ni sendiri, boleh tengok. Cuma tak boleh nak tanya lah. Tak boleh nak tanya-tanya sangat sebab tak ada siapa nak kat situ nak melayan siapa yang sempat melayan. Sebab itulah ada group support tu. Group support tu at least sama-sama kat situ boleh tolong. Dan ada juga support dengan sebelum ni kita dah letak dalam library tu, boleh kita tengok. At least dapat membantulah. Saya rasa RM100 untuk screener pun dapat. Indikator lagi. Dapat support group lagi. Indikator dah lah banyak. Orang lain jual 1-2 dah 250 macam tu kan. Indikator ni terbagi based on apa yang members nak sebelum ni lah. Dan untuk sekarang pun saya rasa keperluan sebab yang trading view free tu dapat 2 saja. 2 saja you guna EMA, you guna ni habis. At least kalau kita ada yang GBS tu dah letak siap-siap GAN campur dengan EMA yang penting, tempat breakout GC semua tu dah ada tulis kat situ. At least lah membantu sikit, memudahkan sikit. Dia alat bantuan tu kita nak trade. Nak kata dia memang bergantung sepenuhnya tu tak cukup lah. Kalau bergantung semata-mata indikator, kita tak faham apa-apa, kecuali memang betul-betul ikut dia hanya macam ni counter buy sell tu. Kalau kita uptrend, dia dah keadaan uptrend, dia tengah buat uptrend, GC tengah uptrend, kita nampak ada dia punya line putih ni breakout, dia ada GC atau di atas line merah kita pun beli. Lah. So bocor line merah, nampak dia menunduk, RSI ni semua menunduk, kita jual. Kalau betul-betul ikut macam tu saja, lah at least. Tapi kalau you tak ikut dengan tak ada kefahaman langsung, tak tahu nak baca pun benda. Walaupun saya kata dah, kalau line merah, line merah cross up kuning, lepas tu candle ke atas line merah, cara GC, lepas tu ada breakout pula, lepas tu dia di atas kan, kita boleh beli. Lepas tu right sampai next dia punya gun, ataupun sampai dia bocor line merah, atau dia masuk bawah bearish ni baru jual. Kalau you boleh follow je tu, that's cukup. Itu sajalah. Sebab hal yang tak faham, yang tu je faham. Pegang yang tu saja. Tapi kena ikutlah disiplin. Bila tak jadi tu kena keluar. Macam tak jadi bocor line merah, patah balik bocor bukan, patah balik masuk dalam bearish zone, keluar. Kalau you boleh ikut macam tu tak apa. Then you boleh proceed right atas merah, next TP dekat next gun, ataupun bocor line merah. You boleh follow macam tu, that's fine. Boleh, pasal indikator saja. Ni semakin dia menjauhi ni, semakin kuat momentum dia. Rapat ni dia macam gede-gede kan. Bila dia menjauhi ni, dia dah momentum kuat lah. Boleh.
Okey, sampai situ saja. Terima kasih mengikuti video saya. Terima kasih support GBS. Terima kasih support saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.